Assalamualaikum dan apa khabar? Okey, hari ni saya nak tunjuk kat korang sebuah model baru. Nama dia sebenarnya nama yang lama, nama yang memang dah legend satu dunia dah, daripada Toyota. Tapi dia punya bentuk model tu tak pernah dibuat sebelum ni. Mempersembahkan Toyota Corolla Cross. Okey, baik. Jadi hari ni saya dalam sesi pandu uji media dengan tim mekanika, tu videographer dia dan juga Abang Syukran. Okey, inilah dia Toyota Corolla Cross. Mungkin anda dah dengar berita tentang kehadiran dia dekat Malaysia. Dah pun dilancarkan di beberapa negara dekat ASEAN, Thailand dan juga Indonesia. Akhirnya tiba dekat Malaysia. Test drive ni belum launch lagi, tapi masa video yang korang tengok ni, kereta ni dah pun di launch. So Toyota baru-baru ni tak sampai setahun, tahun lepas dia dah launch Toyota RAV4. Yang ni ada pula Corolla Cross. Jadi apa benda Corolla Cross ni? Macam mana? Baik. Okay, so Corolla Cross ni dia model yang lebih kecil daripada RAV4. Kalau tengok gambar sebenarnya nampak macam besar, tapi bila kita tengok depan-depan dia tak besar mana pun. Dia macam SUV compact. Toyota cakap ini SUV segmen B. Segmen B, tapi sama platform dengan Corolla Altis yang sedan tu. Tapi Corolla Altis tu segmen C. TNGA C dia punya platform dia, Toyota New Global Architecture, yang korang mesti dah dengar banyak kali dengar dah. Cuma bila dibuat pada Corolla Altis tu dia menjadi kereta sedan segmen C, tapi bila dia platform sama dibuat jadi SUV, dia jadilah SUV segmen B. Tapi ni boleh dikatakan sebenarnya B+. Kalau B sebenarnya mungkin kita boleh tengok macam Proton X50, macam Mazda CX-3 ataupun macam Renault Captur, dan yang paling famous sekali, paling popular di Malaysia, non-national, iaitu Honda HR-V. Tapi ni memang nampak lagi besar lah, so boleh dikatakan B+ sebenarnya. Tapi dia tak sebesar SUV segmen C. So RAV4 tu akan duduk dekat segmen C, sama dengan CX-5, sama dengan Honda CR-V, Hyundai Tucson dan sebagainya. Jadinya ini pada pendapat saya, dia punya rival terdekat dia sebenarnya Mazda CX-30. Kalau CX-3 tu kecil sikit, so ni dia bersaing dengan CX-30, CX-30. Cuma CX-30 tu bentuk dia lebih organik lah, macam bulat-bulat sikit. Yang ni dia lebih bersegi. Tapi yang ni pula kalau nak dibandingkan dengan Toyota RAV4, kita boleh nampak ada lah beberapa persamaan. Design language Toyota yang sekarang ni kita boleh tengok macam dia punya wheel arch ni dia bersegi sikit. Dia ikut macam Lexus dengan RAV4, dia bersegi sikit, dia tak bulat sepenuhnya. Dan lagi satu, kalau kita tengok daripada jauh, kita boleh nampak macam bersegi, bentuk lekuk-lekuk tu pun macam RAV4. Cuma kereta ni dia punya belakang dan juga depan dia lebih bulat sikit lah. Kalau RAV4 tu dia bersegi-segi sikit, ada angle-angle, dia potong line dia semua line lurus-lurus. Yang ni dia bulat-bulat sikit. Cuma dekat tepi pintu belakang tu yang Corolla Cross ni lebih ketara. Dia ada detailing sikit. Okey, nampak Dia ada chrome sini panjang, dan dia tulis sini Corolla Cross. Jadi kita mungkin pernah tahulah Corolla ni kereta penumpang paling popular, bukan paling popular Toyota, tapi paling popular satu dunia. Toyota Corolla kereta paling laris di dunia, berpuluh-puluh juta telah terjual, dah banyak generasi dah, saya pun tak ingat. Cuma selama ni Toyota Corolla kita tahu dia ada paling biasa sedan, lepas tu dia ada hatchback, dan mungkin di setengah pasaran lain juga dia ada wagon. Tapi ini kali pertama dia ada SUV. Okey. Kalau kanan kita boleh nampak dia tulis kat sini Corolla Cross. Agak pelik sebab tulisan Cross tu besar, tapi Corolla tak rasa kecil. Mungkin patut dia buat sama besar je Corolla Cross, ataupun ada sebab-sebab tertentu. Baik, model ni datang dekat Malaysia dua variant. Dia akan datang variant G untuk variant permulaan, dan variant V yang lebih atas. So yang kita bawa hari ni ialah variant G. Sebab Toyota cakap, BMW cakap variant V belum available lagi, kita bawa G dulu. Harga pula dia dekat juga dengan harga Corolla Altis sedan. Corolla Altis tu lebih kurang 129,000 hingga 129,000 dan juga 140,000. So yang ni harga lebih kurang sama tu juga. Syukran. Toyota cakap harga berapa?
Dalam 125. 125, lepas tu yang satu lagi tu 135 itu. 120 lebih, 130 lebih. So menariknya, kalau sebab harga tu tentatif, belum rasmi lagi. Kalau betul harga tu, menariknya harga dia ni lagi murah sikit daripada Corolla Altis Sedan, yang SUV ni. Okay, untuk variant G yang permulaan ni, kita boleh, kalau nak bandingkan dengan variant V yang atas tu, beza dia, kalau yang senang nak tengok, kita tengok lampu dia ni lah, halogen. Halogen ni tak tahulah boleh terima ke tak. Kalau halogen DRL tu tak apa lagi, tapi dia punya main headlights pun halogen. Bukan LED. Saya rasa kalau main headlights ni LED mungkin okey sikit lah. Okey, fog light dia LED. Lampu belakang pun halogen. Rim yang ni 17 inci. Kalau yang variant V tu 18 inci. Design lain sikit lah, nampak besar sikit. Lepas tu kelengkapan lain, engine semua sama, transmission sama nak bandingkan dengan variant V tu. Cuma yang variant V tu ada TSS lah, Toyota Safety Sense, yang macam ada autonomous sikit tu, yang lebih lengkap, sama macam Corolla Altis variant V juga. Engine pun sama je dengan Toyota Corolla Altis Sedan tu. Sebenarnya part mechanical dia, platform dan engine, gearbox semua bukan sama lah. Cuma body je lah, body SUV. So engine 1.8 NA, naturally aspirated, 139 horsepower dan lebih kurang 172 Nm torque. Dan transmisi CVT. Pedal shift tak ada tapi transmission CVT. Okey ke tak bawa dia? Corolla Altis tu dulu saya bawa, memang okey, memang sedap. Yang ni jadi kita akan komen. Dia front wheel drive je, tak ada model all wheel drive. So itulah, lampu belakang pun halogen. Tapi dia ada rear fog lights LED, yang korang jangan suka-suka buka lah. Buka bila keadaan ataupun cuaca yang memerlukan sahaja. Cuma exhaust dia, nampak tu, tabung nampak macam kosong sikit, terdedah macam tu je, macam kurang kemas sikit lah. Kalau buat macam exhaust RAV4 tu sikit, ada proper muffler kiri kanan, lagi lawa sikit lah, nampak muffler silver tu kan. Ok, dua lagi benda sebelum kita masuk dalam. Dia punya boot space dia lebih kurang 440 liter. Dan lagi satu menarik, dia punya turning radius dia paling kecil dalam dia punya kelas dia, lebih kurang 5.2 meter saja untuk nak U-turn. Nak banding dengan CX-30 ke yang lain-lain tu, lebih luas lah. Seat belakang tadi saya baru duduk sekejap je, memang selesa lah, normal saja. Lagi satu agak luas dan dia punya headroom dia memang banyak, sebabnya dia punya tempat duduk ni dia dah macam agak rendah. Tempat duduk tu kalau tengok dengan seat depan tu pun macam yang ni lagi rendah sikit. Lepas tu ni boleh adjust dia ada dua angle kot. Nampak? Ni satu. Tu. Kan ada step sikit. Dan lagi satu. Dua angle. Okey, aircon belakang. Dan ada dua USB port. Okey, seat depan dia powered untuk belah driver, tapi belah passenger tu manual je lah. Right. So meter simple saja, bukan digital. Cuma ada screen TFT kat sini untuk maklumat-maklumat pemanduan lah. Yang tu kita kawal dekat sini belah kiri ni. Okay, kita boleh tukar lah beberapa. Nampak? Ada pemanduan, okay, ada setting-setting kenderaan. Okay. Lepas tu kalau kanan sekali ni ada, kalau ada notification ataupun amaran lah. Lepas tu kalau kiri sikit yang tengah ni trip punya information. Lepas tu sebelah sini untuk kawalan cruise control, dan belah kiri sekali ni eco information. Nampak? Kita tunjuk apa, penyematan minyak apa semua. Okay, screen kat sini. Screen dia biasa-biasa je lah, menu-menu biasa lah. Okay, nampak ada home kat sini, home button. So nampak paparan-paparan tu sikit. Ada biasa-biasa media, phone, connection, app, setting. Ada Android Auto, ada Apple CarPlay, jangan risau. Screen, saya rasa screen ni nampak lagi cantik daripada Corolla Altis. Nampak, tak tahu lah, appearance dia lagi nice. Ni pun lagi besar, lagi menggunakan ruang sepenuhnya. Dan paling menarik, paling unik bagi saya perasan, walaupun dah tekan banyak kali kat sini, dia tak lekat banyak sangat fingerprint ataupun cap jari. Nampak, dia still lagi bersih. Even saya bawa kereta-kereta yang lagi mahal macam Volvo, Porsche sekalipun, Porsche tu lagi teruk dia punya ni, tekan sikit je dah nampak cap jari. Yang ni still bersih. Tak tahu dia pakai material apa. Ini memang menarik. Terra Toyota. Okay, aircon paparan kawalan dia biasa-biasa je lah. So ni ada butang untuk on off aircon belakang, kena kawal kat sini. Sebab kat belakang tak ada button, tak ada apa. Kawalan aircon macam biasa.
Cuma kat sini nampak macam kosong sikit lah. Dia ada dua cup holder kat sini. So tombol gear, CVT, ada manual mode kat sini macam biasa. Pedal shifter tak ada. Cuma kat sini kosong sangat, nampak? Ada 3 button tapi kat tengah je ada untuk model ni, variant ni. Sini ada wireless charger. Masuk kat sini semua kosong saja. Kalau ada drive mode pun okey juga ni. Contoh kalau ada power, normal, eco pun okey. Ni drive mode pun tak ada. Kemudian kat bawah sini pun ada butang yang agak kosong. Mungkin model yang variant V tu nanti ada sikit lagi function-function untuk TSS apa semua. Dari segi build quality, kat sini lembut Sini lembut. Atas ni keras macam Vios, macam Yaris. Atas ni pun keras. Tapi kat sini keras. Padahal yang belah sini lembut, belah ni keras. Okey lah, ada jimat kos sikit. Tapi kat sini lembut. Okey, bahagian panel pintu ni lembut. Kat sini keras balik semula. Luar, dalam semua keras. Tapi tempat kita letak ni lembut. Okey lah, dia ada campuran keras, lembut semua. Ruang dalaman dia okey lah, tak nampak monotonous sangat. Dia warna hitam kelabu tapi ada trim-trim warna silver-silver gitu. Headlining dia hitam. Menarik nak beritahu, kereta ni pakai parking brake jenis pedal kaki. Dah lama sebenarnya kereta tak ada macam tu. Walaupun kereta yang sebelum ni pun, Toyota CHR pun, kita orang check dengan orang Toyota tadi, kata yang tu pakai electronic parking brake. Yang ni pakai pedal tu, macam Azhar. Untuk pemanduan yang singkat ni, kita akan tengok 2 aspek je pasal Corolla Cross. Okay, yang pertama kita akan tengok dia punya driving overall, especially bab CVT dengan dia punya refinement engine lah. Dan kedua, kita akan tengok sikit macam mana comparison dia dengan model-model lain dalam segmen ni. Engine ni untuk pemanduan low speed memang smooth. Dan Toyota, being Toyota, memang engine dia senyap lah. Engine, cabin senyap. Dan sebab dia naturally aspirated juga, memang responsif lah. Tekan je ada. Jadi cuma yang membuatkan kereta ni dia ada macam lambat sikit pergi, cuma dia punya CVT lah. Tetap ada rubber band effect ataupun rasa macam springy sikit tu. Macam low speed tak ada sangat. Tapi bila contoh lebih 80km sejam itu, bila kita tekan pedal kuat sikit nak tambah kelajuan dengan mengejut tu, agak ketara ada punya spring. Tapi dia sebenarnya pergi. Engine tu sendiri responsif. Kalau nak lebih respons sikit, kena pakai manual mode lah. Dari segi kesenyapan kabin memang senyap. Bawa sebenarnya bukan bawa speed berapa, bawa laju-laju sikit pun, lebih sikit pada hard limit kebangsaan, bawa lebih 110 pun masih senyap. Bunyi angin boleh diterima, agak baik. Agak rendah bunyi angin dia. Bunyi tayar pun okey. Cuma kalau kita tekan sikit lebih, bunyi enjin ni kuat sikit. Dia punya redline dalam 6,500 RPM. Lebih 5,000 RPM tu enjin macam agak kasar sikit bunyi dia. Tapi bawah-bawah tu enjin dia sebenarnya memang smooth dan senyap. Okey, handling. Disebabkan ni pakai TNGA, handling dia kita boleh rasa yang dia sebenarnya suspension dia macam agak lembut sikit, tapi kita boleh rasa yang chassis dia tu keras. Jadi bila suspension tak kira lembut ke keras, tapi bila chassis tu sendiri keras, kita boleh rasa yang kereta tu solid dan dia banyak feedback kepada pemandu. Kita boleh rasa dekat throttle, dekat bahagian punggung, dekat steering. Steering ni memang agak mengejutkan. Overall kereta ni macam contoh engine dan juga transmission ni, kita rasa macam dia relax sikit pemanduan dia. Tapi steering dia agak hidup, feedback agak banyak dan terus kita rasa pada keseluruhan badan kereta ni. Okey, kalau nak bandingkan pula dengan kereta-kereta lain dalam segmen dia ni, tak dapat nak dielakkan, kita kena bandingkan dengan Mazda CX-30. Okey, kalau nak compare dengan kereta tu, Mazda tu sebab dia pakai gearbox 6 speed automatic biasa kan. Jadi keseluruhan powertrain Mazda tu, engine dan gearbox dia rasa lebih hidup dan lebih direct nak bandingkan kereta ni. Kereta ni lebih terasa malas sikit. Dia macam HRV sikit. Kalau korang biasa bawa HRV, macam tu lah lebih kurang. Handling pula, yang ni macam lebih sedap sikit pada HRV. Steering macam hampir bagus macam Mazda. Sebab Mazda tu steering memang direct, memang hidup. Cuma overall dynamic tu Mazda tu still kita rasa lebih kepuasan lah. Okay, jadi kesimpulan awal lah daripada first impression dalam driving yang singkat ni, saya boleh katakan Toyota Corolla Cross ni satu pilihan yang
sangat menarik dalam pasaran. Sebabnya dengan sekarang ni kita ada contoh X50 yang memang dia punya order pun rasanya dah berbulan-bulan nak kena tunggu. Walaupun kereta ni mahal sikit, dia mahal lebih kurang hampir sama dengan Mazda CX-30 ke lagi murah sikit macam tu. Harga rasmi dia kita akan confirmkan semula. Tapi kereta ni lebih praktikal sikit daripada CX-30. CX-30 tu bagi saya dia lebih kepuasan kepada pemandu saja, tapi belakang sempit sikit dengan tingkap dia tu dan juga legroom. CX-30 tu sempit sikit, yang ni lebih luas. Belakang Mazda headroom luas, kaki luas, cermin tepi pun lapang Jadi yang ni lebih praktikal untuk overall, dan juga satu pilihan yang best dalam market. Maknanya ada lebih banyak pilihan untuk kita sebagai pengguna. Tak adalah start dengan 2-3 model je kan. Jadi itu sajalah daripada saya, Amirul, Motorcar untuk Toyota Corolla Cross. Kalau ada apa-apa pertanyaan, tanya saja kat ruang komen, kita akan cuba jawab. Sebabnya mungkin ada maklumat-maklumat lain lagi yang kita boleh dapat, dan juga kita akan cuba jawab. Kalau ada benda tak tahu, kita akan tanya pihak Toyota lah. Okey, terima kasih menonton. Assalamualaikum.